Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily, isu sekolah vernacular backfire kepada Perikatan Nasional oleh Liana Marzuki. Bekas Ketua Pemuda PAS seperti biasa berpusing-pusing. Beliau persoalkan kenapa resume calon Cina DAP di KKB tak letak sekolah rendah. Katanya sebab nak sembunyikan sekolah vernacular. Saya pun kajilah resume calon-calon satu kolam dengan dia. Banyaknya tidak letak sekolah rendah pun. Seperti calon gerakan di Tanjung Piai dan Kota Laksamana. Yang tu dia tak bising pula. Adakah mereka juga sekolah vernacular dan nak sembunyikan? Kalau kita tengoklah, resume korporat dan profesional dalam LinkedIn jaranglah kita letak sebagai letak sekolah rendah bagai. Kita ambil sekolah yang terakhir. Inilah kualiti ahli Parlimen Pemuda Pembangkang. Isu sekolah rendah dijadikan bahan kempen backfire lagi. Sebabnya parti gerakan sendiri perjuangkan sekolah vernacular. Saya percaya isu ini backfire big time kepada PN. Sentimen di bawah ini menampakkan minggu depan merah dan biru menang, kata Liana lagi. Saudara-saudara sekalian, apabila bercakap tentang isu sekolah vernacular yang mungkin akan menyebabkan kekalahan teruk kepada calon Perikatan Nasional, ini sesuatu yang sebenarnya boleh dielakkan. Biasalah, seperti kata penulis ini, Liana Marzuki, Ketua Pemuda PAS seperti biasa berpusing-pusing. Pusing-pusingnya sampai kalut diri sendiri. Peja dah pun berkata, Peja dah membidas pun tentang isu ini. Dan seorang lagi pemimpin daripada parti sayap bersatu, iaitu Chong Fat Ful telah juga mengundang, telah pun menegur tindakan Ahmad Fadli itu. Beliau juga telah berkata langkah pemimpin PAS itu disifatkan sebagai percubaan mendiskriminasi latar belakang pendidikan lawan, sambil berharap polemik itu dihentikan dan semua pihak diminta mengamalkan politik matang dalam berkempen. Bercakap tentang politik matang, lebih baiklah ini dipelajari sepenuhnya oleh calon-calon PAS. Selain daripada Ketua Sayap Bersekutu Bersatu, Chong Fat Ful, Peja pun telah tegur tentang hal ini. Jadi, memang ada kebenarannya apabila Liana Marzuki kata, cuba kaji pula resume calon-calon daripada Perikatan Nasional yang telah bertanding dalam pilihan raya sebelum ini. Banyaklah yang sebenarnya calon Perikatan Nasional pun tidak letak resume mereka tentang sekolah rendah mereka juga. Ini seperti calon gerakan di Tanjung Piai dan Kota Laksamana. Mereka juga tidak meletakkan status ataupun sekolah mereka di dalam resume mereka. Tapi yang ini, Fadli tak bising pula, kata beliau. Yang tu mereka tak bising. Adakah mereka juga daripada sekolah vernacular yang disembunyikan? Dan yang lebih menarik lagi, kalau kita tengoklah resume korporat dan profesional dalam LinkedIn, jaranglah kita letak sekolah rendah. Kita ambil sekolah yang terakhir, sebab sekolah yang terakhir itulah yang boleh dikata paling berkualiti. Inilah sebenarnya menurut Liana kualiti ahli Parlimen Pemuda Pembangkang. Isu sekolah rendah dijadikan bahan kempen. Sebabnya parti gerakan sendiri perjuangkan sekolah vernacular, menjadikan ini backfire lagi. Saya percaya isu ini backfired big time kepada Perikatan Nasional. Sentimen di bawah ini menampakkan minggu depan merah dan biru akan menang. Jadi
Dengan kata lain, tindakan itu memakan diri sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini giliran lebay pas di bidas ataupun kena lempang. Kali ini giliran rakan pas sendiri membidas lebay pas. Apabila Faizal Azumu, yaitu Timbalan Presiden Bersatu yang juga dikenali sebagai Peja, sendiri membidas lebay pas ini. Apa isunya sehingga Peja yang adalah Timbalan Presiden Bersatu, rakan sekutu sahabat dalam Perikatan Nasional PAS sendiri, membidas rakan sendiri. Apa ceritanya? Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berpandangan isu membabitkan dasar di peringkat kerajaan persekutuan seperti kewujudan sekolah vernacular di negara ini tidak seharusnya dijadikan modal berkempen. Tapi netizen kata, itulah. Pas ini, kata netizen, tiada modal lain untuk menang. Kalau bukan tunggang agama, mereka akan tunggang pula kaum, kata netizen. Itu sebabnya Fahmi telah pun memberikan amaran kepada semua parti yang bertanding, terutamanya parti dalam pembangkang, supaya jangan menggunakan kempen yang bersentimen perkauman. Kerana Fahmi kata, itu mungkin akan memakan diri sendiri. Makan tuan, kata beliau, apabila menyebut tentang atau mengulas tentang isu sekolah vernacular. Dan itulah yang terjadi. Sehingga Peja mungkin menyedari perkara itu, turut setuju supaya kewujudan sekolah vernacular di negara ini tidak dijadikan model berkempen. Bercakap kepada BH semalam, beliau menitipkan pesanan kepada calon pemimpin dan seluruh jentera parti Perikatan Nasional PN agar tidak terlalu gelojoh untuk menjadikan isu berkait sesuatu dasar untuk menyerang pihak lawan. Dengan mengetengahkan isu terbabit, beliau merasakan PN tidak mampu berbuat apa-apa untuk menggubah suatu dasar yang dijadikan polemik selagi mana gabungan parti itu tidak menguasai Putrajaya. Selain daripada itu, ada netizen kata, daripada menggunakan isu-isu seperti itu, apa kata guna isu pembangunan, guna isu perkara yang lebih menarik perhatian dan tidak membawa kepada perpecahan, kata mereka. Jangan lagi guna isu-isu yang sudah stereotip yang juga tidak bermaruah, kata mereka. Sehubungan itu, beliau menasihati jentera parti supaya tidak memperbesarkan isu berkait dasar untuk dijadikan modal kempen pilihan raya PRK Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Bahru. Saya berpandangan janganlah kita terlalu membawa perkara-perkara yang tidak membawa kesan yang baik, bukan sahaja kepada pengundi malah negara, kata Faizal. Jadi apa juga permasalahan seperti perkara tersebut sekolah vernacular yang membabitkan satu dasar kerajaan pusat yang kita tidak mampu lakukan, buat masa ini tidak perlulah terlalu diperbesarkan, kata Faizal. Peja juga berkata apabila kita ada berada di tampuk pemerintahan di peringkat pusat nanti, mungkin di situ kita boleh memperhalusi perkara yang membabitkan perkara dasar. Jadi sekarang ini anda atau ada boleh bagi pandangan tetapi akhirnya tak boleh buat apa-apa, no point, tiada gunanya, kata Faizal Peja. Beliau berkata demikian sebagai respon kepada tindakan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sarih yang memainkan isu sekolah vernacular terhadap calon Pakatan Harapan PH bagi Dun Kuala Kubu Bahru, Pang Sok Tau. Baru-baru ini media melaporkan Ahmad Fadli berharap isu calon PH Dun Kuala Kubu Bahru yang mendapat pendidikan di sekolah vernacular akan berterusan hingga PRK 11 Mei ini. Ahli Parlimen Pasir Mas itu mencabar Sotau menyatakan latar belakang pendidikan rendah dan menengahnya, sedangkan ia tidak dinyatakan dalam poster profil calon PH itu. Dalam masa yang sama, tindakan Ahmad Fadli turut mengundang teguran daripada Ketua SAIP Bersatu
yaitu Chong Fat Ful kerana membangkitkan isu sekolah vernacular dalam kempen PRK ini. Menurut Fatful, langkah pemimpin PAS itu disifatkan sebagai percubaan mendiskriminasi latar belakang pendidikan lawan sambil berharap polemik itu dihentikan dan semua pihak diminta mengamalkan politik matang dalam berkempen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Nampaknya inilah kabar paling malang dan kabar paling derita buat calon Perikatan Nasional dan juga buat parti pembangkang dalam pilihan raya di PRK KKB. Baru-baru ini seakan satu berita gembira diterima oleh pihak pembangkang apabila Fahmi Fadil kata mungkin Anwar Ibrahim sukar untuk datang dalam kempen pilihan raya tersebut. Sehingga ramailah yang bersorak, macam-macamlah yang mula mereka kata. Tapi akhirnya hari ini, lain yang terjadi. Kata Fahmi, Anwar boleh turun kempen bila-bila masa. Makna kata, ini akan dapat menjejaskan rancangan atau dapat menjejaskan harapan peratusan kemenangan calon Perikatan Nasional kerana kebiasaannya apabila Perdana Menteri apalagi ketua kerajaan datang dalam berkempen di mana-mana PRK ataupun pilihan raya, itu akan dapat menambahkan tonik, menambahkan kualiti, menambahkan peratusan kemenangan untuk parti yang diwakili Perdana Menteri. Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil menjelaskan Perdana Menteri Anwar Ibrahim boleh turun berkempen dalam pilihan raya kecil Kuala Kubu Bahru pada bila-bila masa. Dia menjawab soalan pemberita mengenai isu ketiadaan Anwar yang juga pengerusi PH pada kempen calon PH Pang Syok Tau. Anwar boleh turun berkempen pada bila-bila masa, kata Fahmi. Sebelum ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dah turun bersama Menteri Besar Selangor pada satu program jamuan Hari Raya. Maka beliau dah teliti isu-isu yang ada di Kuala Kubu Bahru, katanya, pada satu sidang media di Petaling Jaya malam tadi. Bagaimanapun tidak jelas butiran jamuan Hari Raya yang disebut Fahmi itu. Sebelum ini, Fahmi berkata Anwar mungkin tidak akan turun berkempen pada pilihan raya kecil ini. Dia berkata sudah menjadi tradisi dalam beberapa siri PRK sebelum ini untuk Perdana Menteri tidak turun berkempen. Untuk rekod, Anwar turun berkempen ketika PRK Simpang Jeram, Pulai dan Pelangai, yang ketiga-tiganya diadakan tahun lalu. Sementara itu, Fahmi turut mengingatkan parti lawan agar tidak memainkan isu perkauman dalam kempen di KKB. Ini selepas Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari menjadikan isu pendidikan PANG sebagai sasaran. Jangan guna isu perkauman. Jangan mainkan sentimen seperti ini kerana ia akan menjadi senjata makan tuan, kata Fahmi. Berapa ramai pemimpin PAS hantar anak ke sekolah Cina? Saya difahamkan cucu Haji Hadi, Presiden PAS pun dihantar ke sekolah Cina, katanya lagi. PANG sebelum ini berkongsi keputusan SPM dan UPSR yang menunjukkan keputusan cemerlang semua selepas dia dicabar Fadli agar mendedahkan keputusan berkenaan. Calon berusia 31 tahun itu mengambil SPM pada tahun 2010 dan mendapat keputusan semua meliputi A+, A dan A-. Pelajar sekolah menengah Chong Hua di Port Dickson Negeri 9 itu turut mendapat keputusan lebih baik dalam mata pelajaran bahasa Melayu iaitu A dan bahasa Inggeris A+ berbanding bahasa Cina iaitu hanya A-. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah dengan ini calon Perikatan Nasional bakal kalah dalam pilihan raya kecil PRK KKB yang sedang berlangsung? Kalau baru-baru ini tular tentang isu akademik calon Perikatan Nasional yang dikatakan mengelirukan,
walaupun telah mendapat penerangan dan telah mendapat penjelasan yang terbaik daripada pihak Perikatan Nasional khususnya calon, hari ini kita masih lagi dipanaskan dengan isu cabaran oleh wakil daripada PAS supaya calon Pakatan Harapan memperlihatkan ataupun mendedahkan maklumat keputusan SPM dan UPSR beliau. Rupa-rupanya tindakan mencabar itu memakan diri sendiri PAS apabila calon Pakatan Harapan berjaya menunjukkan dokumen keputusan SPM beliau yang mana telah mendapat keputusan yang di luar jangkaan kita semua. Beliau, yaitu calon Pakatan Harapan, mendapat keputusan cemerlang dalam semua mata pelajaran yang diambil pada masa SPM, yaitu semuanya E. Satu lagi, dalam keputusan UPSR juga, beliau mendapat juga semua keputusan E. Dan akhirnya, netizen membalas wakil daripada PAS itu dengan mengatakan, sekarang apa kata wakil PAS pula, semua calon PAS pula, memperlihatkan keputusan SPM dan keputusan-keputusan peperiksaan mereka, kata beliau. Dan ada juga yang menemplak, mahu supaya apa kata calon Perikatan Nasional ini juga memperlihatkan keputusan SPM dan juga keputusan UPSR beliau. Jadi tindakan cabaran itu memakan diri. Hari ini lain pula ceritanya, berkait pula tentang isu hutang calon Perikatan Nasional yang enggan dijawab. Tular pula isu hutang. Inilah, nak jadi seorang calon, jangan main-main karena akan dikorek sampai ke lubang cacing. Selepas kontroversi mengenai status akademiknya calon Perikatan Nasional PN bagi pilihan raya kecil PRK, Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru, Khairul Azhari Saud sekali lagi terpalit dakwaan hutang melibatkan perkhidmatan kredit komuniti. Walau bagaimanapun, pemangku Ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Hulu Selangor itu mengambil langkah selamat apabila mengelak daripada mengulas isu tersebut ketika ditanya pemberita selepas ceramah perdana Perikatan Nasional di Batang Kali malam Rabu. Beliau memberi alasan perlu ke lokasi lain walaupun had waktu berkempen dalam setiap pilihan raya setakat jam 12.30 malam. No komen, tiada komen. Terima kasih, saya perlu ke lokasi lain, katanya ringkas ketika diminta mengulas perkara ini. Sebelum ini tular satu hantaran di media sosial yang mempersoalkan kredibiliti calon Perikatan Nasional kelahiran Felda Tenggi, Kuala Kubu Baru itu yang didakwa masih dibelenggu hutang bernilai RM37.363 dengan syarikat penyedia perkhidmatan. Sejak hari penamaan calon PRK pada 27 April lalu, Khairul Azhari berdepan kontroversi apabila pelbagai pihak mempersoalkan kelayakan ijazah sarjana tanpa memiliki ijazah sarjana muda. Rentetan itu, beliau menerusi hantaran di Facebook memuat naik sijil dan transkrip ijazah sarjana eksekutif pengurusan perniagaan dalam universiti daripada Universiti Pahang, Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah. Tindakan tersebut sekaligus menamatkan pertikaian banyak pihak selain memaklumkan enggan mengulas lanjut kerana mahu memberi tumpuan kepada kempen PRK Kuala Kubu Baru. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau kemarin Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan berita paling gembira kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada para penjawat awam dengan kenaikan gaji tertinggi dalam sejarah Malaysia, yang mana mendapat pelbagai liputan, pelbagai pendapat dan berbagai respon tindak balas daripada netizen dan penduduk rakyat Malaysia. Hari ini sekali lagi kerajaan umumkan satu lagi kejutan yang luar biasa yang pasti akan membuatkan walaun dan pembangkang khususnya Perikatan Nasional tak senang duduk
ditambah lagi dengan adanya pilihan raya kecil KKB, Kuala Kubu Baharu yang sedang berjalan kempennya sekarang. Kalau mereka sibuk kata negara ini tak ke mana-mana, hala tujuannya salah dan sebagainya, itu kini tertutup dengan sendirinya dengan pengumuman hari ini sah. Microsoft umumkan pelaburan 10,5 bilion ringgit di Malaysia. Ini keajaibannya dan inilah kehebatannya negara kita sekarang. Bukan sahaja kena kehebatan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, tetapi juga kerana kehebatan rakyat Malaysia sendiri, sehingga kita semakin digemari oleh para pelabur di luar sana. Dan untuk makluman anda semua, satu perkara yang menjadi tarikan untuk pelabur masuk di mana-mana negara di seluruh dunia ini ialah kestabilan politik dan kestabilan pentadbiran negara. Itulah yang membuktikan sekarang ini dengan masuknya pelaburan bernilai 10,5 bilion ini, membuktikan Malaysia sekarang di trek yang tepat. Malaysia sekarang mempunyai kestabilan politik yang hebat, kepimpinan yang hebat. Itu sebabnya kalau nak kata negara ini tak stabil, itu bohong. Kerana hanya negara yang stabil yang mahu menjadi dijadikan pusat pelaburan oleh mana-mana pihak. Jadi dengan pelaburan 10,5 bilion yang besar ini, membuktikan negara kita adalah negara yang stabil di bawah pimpinan kerajaan madani. Microsoft mengumumkan pelaburan berjumlah 10,5 bilion ringgit dalam tempoh 4 tahun akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah ini adalah pelaburan terbesar pada satu-satu masa oleh Microsoft setelah bertapak selama 32 tahun di Malaysia. Terima kunjungan hormat pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Microsoft, Satya Nadella serta delegasi di Putrajaya hari ini. Satya memaklumkan bahawa gergasi teknologi Microsoft bersetuju untuk menambah pelaburan berjumlah 10,5 bilion ringgit Malaysia dalam tempoh 4 tahun mendatang. Pelaburan ini meliputi pembangunan sistem dan infrastruktur awam, cloud system dan kecergasan buatan AI, pewujudan peluang kemahiran AI untuk tambahan 300,000 orang, penubuhan satu pusat kecemerlangan AI nasional, mempertingkat kemampuan keselamatan cyber negara dan menyokong pertumbuhan komuniti pembangun sistem di Malaysia, katanya dalam satu kenyataan. Anwar berkata, Malaysia menyambut baik keputusan pelaburan ini yang membuktikan keyakinan mereka kepada asas ekonomi negara yang kukuh, dasar-dasar yang jelas dan terarah, selain mesra pelanggan dan kestabilan politik. Katanya pelaburan ini selari dan akan menjadi pendukung utama kepada fokus kerajaan dan membangunkan kapasiti AI dalam negara. Usai kunjungan hormat, saya dan Satya kemudiannya menghadiri forum kepimpinan AI nasional. Kami sempat berdialog terkait perkara yang menyentuh hal teknologi yakni AI dan perancangan kerajaan bagi mempersiapkan negara dengan arus perubahan ini. Semoga kerjasama Malaysia dan Microsoft ini dapat membawa manfaat yang cukup besar kepada negara dan rakyat keseluruhan, kata Anwar lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia, bukti kita adalah negara yang disukai oleh pelaburan. Pelaburan Microsoft 2,2 bilion, bukti keyakinan global kepada Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tahanan rumah buat Najib hina kedaulatan undang-undang, dipetik daripada Malaysia Kini. Isu titah edendum dan isu tahanan rumah Najib baru-baru ini menggemparkan seluruh Malaysia. Ini telah menjadi buah mulut di mana-mana. Menjadi persoalan juga daripada netizen ialah kalau Najib dibenarkan ditahan di rumah, apa akan jadi dengan kes-kes beliau yang sedang berjalan lagi?
Antaranya ialah kes utama berkait dengan 1MDB. Kerana sebelum ini, bagi mereka yang belum tahu, Najib dipenjarakan sekarang ini kerana beliau didapati dan disabitkan bersalah dalam kes SRC, sebuah anak syarikat daripada 1MDB. Jadi, itu cerita SRC. Yang Najib dipenjarakan ialah SRC. Bagaimana pula dengan kes 1MDB yang masih berjalan sekarang? Mereka punya persoalan ialah, kalaulah Najib kalah di dalam isu 1MDB, adakah beliau akan diangkut semula dan dimasukkan pula dalam penjara walaupun sudah mendapat perintah tahanan rumah? Bagaimana nanti? Adalah dua lagi keputusan yang mungkin perlu lagi diselesaikan, kata mereka. Jadi ada beberapa netizen memberikan cadangan dan pendapat. Mereka kata, kalau begitu biarlah habis dulu semua kes perbicaraan Najib, barulah diputuskan sama ada Najib perlu tinggal di rumah sebagai tahanan rumah atau beliau terus di dalam penjara sahaja. Hari ini, satu artikel ini dipetik daripada Malaysia Kini benar-benar membuka minda kita. Tahanan rumah buat Najib hina kedaulatan undang-undang, kata laporan ini. Membenarkan tahanan rumah buat bekas Perdana Menteri Najib Razak akan menghina kedaulatan undang-undang, kata Projek Stability dan Accountability untuk Malaysia Projek Sama. Ini kerana Menteri Dalam Negeri belum membuat sebarang peraturan untuk membolehkan tahanan rumah, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Jelasnya, Seksyen 43 Akta Penjara 1995 membenarkan mana-mana banduan dibebaskan atas lesen tertakluk kepada mana-mana peraturan yang dibuat oleh Menteri. Membebaskan Najib atas nama tahanan rumah akan menjadi penghinaan terhadap kedaulatan undang-undang. Ia akan menjadi demonstrasi terang-terangan di standard penguatkuasaan undang-undang. Paling teruk, ia akan menjadi subversi terhadap raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, subversi kepada asas negara Malaysia, kata Badan Pemerhati Reformasi institusi itu. Jika lampiran yang menggantikan hukuman Mahkamah Najib dengan tahanan rumah wujud, maka ini bertentangan dengan prinsip bahawa undang-undang hanya boleh digubal oleh badan perundangan dan kerajaan yang dipilih tambahnya. Projek Sama merujuk kepada dakwaan Perintah Edendum yang dikeluarkan oleh bekas Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah pada Januari lalu, dan afidavit Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi yang mengesahkan kewujudan dokumen itu. Najib memohon kebenaran untuk memaksa pelbagai wakil kerajaan, Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan, Kerajaan Persekutuan dan beberapa responden lain untuk mengesahkan edendum diraja itu. Bagaimanapun, semakan oleh Malaysia Kini mendapati peruntukan tahanan rumah ketika ini tidak wujud dalam Undang-Undang Malaysia. Pada 2 Februari lalu, Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman penjara Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan mengurangkan dendanya daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit. Najib dikurung di penjara Kajang selepas disabitkan kesalahan dalam kes rasuah SRC Internasional membabitkan penyelewengan RM42 juta ringgit Malaysia. Hukuman 12 tahun dan sabitan itu dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi dan dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan serta Mahkamah Persekutuan. Komen daripada netizen berkait isu ini ialah, Green Cheetah kata, Green Cheetah 3221 kata, bukan saja hina kedaulatan undang-undang, juga menghina rakyat Malaysia. AKJ kata, sekiranya kewujudan edendum ini benar, ia hanya menjatuhkan imej lembaga pengampunan. Ini menunjukkan, kata beliau, lembaga pengampunan yang terdiri daripada pejabat peguam dan menteri, khususnya Menteri KDN juga dalam keadaan sedar sengaja membelakangi perlembagaan negara. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.
Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita dikejutkan dengan keputusan daripada mahkamah berkaitan dengan titah edendum, titah tambahan pengampunan Najib, yaitu titah yang berkaitan dengan tahanan rumah. Baru-baru ini Zafrul telah pun memfailkan permohonan untuk membuat pengubahan ataupun membuat pembetulan terhadap fakta yang disampaikan oleh Zahid. Terkini, Tengku Zafrul gagal fail affidavit atas perintah tambahan. Mahkamah Tinggi enggan memberi kebenaran atas alasan tiada peruntukan undang-undang untuk individu, bukan pihak dalam prosiding semakan kehakiman memfailkan affidavit. Menjadi persoalan ialah, adakah dengan ini akan memudaratkan kes tersebut selepas percubaan Tengku Zafrul gagal di dalam memfailkan affidavit membetulkan fakta dalam affidavit Zahid Hamidi. Tengku Zafrul memohon untuk memfailkan affidavit bagi membetulkan kesilapan tertentu berhubung perintah tambahan membenarkan Najib Razak menghabiskan baki hukumannya bawah tahanan rumah. Mahkamah Tinggi enggan memberi kebenaran kepada Tengku Zafrul Abdul Aziz memfailkan affidavit bagi membetulkan kesilapan tertentu berhubung dakwaan perintah tambahan Najib Razak menghabiskan baki hukumannya di bawah tahanan rumah. Peguam Kanan Persekutuan Samsul Bol Hassan yang mewakili kerajaan berkata, mahkamah menolak permohonan itu atas alasan tiada peruntukan undang-undang untuk individu bukan pihak dalam prosiding semakan kehakiman memfailkan affidavit. Tetapi Samsul berkata, mahkamah memaklumkan Tengku Zafrul dan peguamnya boleh mencuba sekali lagi jika Najib dibenar meneruskan cabaran undang-undangnya. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri diwakili Peguam Sunil Abraham, manakala Safi Abdullah mewakili Najib. Dalam permohonan difailkan pada 1 April, Najib mendakwa yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengeluarkan perintah tambahan semasa mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan pada 29 Januari, sehari sebelum penggal baginda berakhir. Bagaimanapun, Najib mendakwa perintah tambahan itu tidak diumumkan oleh lembaga pada 2 Februari dan kerajaan melakukan penghinaan kerana tidak melaksanakan perintah tambahan itu. Najib juga berkata, peguamnya menulis surat kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalid Uthman Said untuk mengesahkan sama ada perintah tambahan itu wujud. Mereka tidak menerima sebarang jawapan. Najib mahu mahkamah memaksa kerajaan melaksanakan perintah tambahan itu jika wujud dan meletakkannya di bawah tahanan rumah. Zahid memfailkan affidavit untuk menyokong permohonan cabaran Undang-Undang Najib dengan mendakwa Tengku Zafrul telah menunjukkan kepadanya perintah tambahan semasa pertemuan mereka. Beliau menunjukkan kepada saya salinan perintah tambahan tersebut pada telefonnya yang diambil daripada salinan asal ditunjukkan kepadanya oleh Sultan Abdullah, katanya lagi. Mahkamah Tinggi menetapkan 5 Januari untuk memutuskan sama ada membenarkan Najib meneruskan cabaran undang-undangnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi.